kalau orang yang apa ni tarik duit apa panggil apa penarik rezeki, kan? Dengan berumah tangga sebenarnya rezeki akan senang datang. Imam Salman pun sebut dalam hadis Thulatha. Anda tak sempat nak tahqiq lah hadis ni sahih atau tidak, kan? Tapi dia ceritakan, dia kata seorang laki-laki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu. Dia kata, wahai Rasulullah, kan? Aku ni, dia kata, miskin, tak ada duit. Maksudnya hidup susah lah, kan? Fakir, dia kata. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia tazawwaj, kahwin dia. Dia pun kahwin. Kahwin, masih juga fakir. Dia datang bertemu Rasulullah SAW lagi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku dah kahwin dah. Apa engkau ni? Masih juga aku fakir. Ya ke? Kata Rasulullah. Tazawwaj, dia kata. Tazawwaj lagi. Kahwin lagi. Dua dah bini dia. Dah pun fakir. Kahwin yang pertama pun fakir lagi. Kahwin yang kedua bertambah fakir lah. Beban banyak, kan? Dia datang bertemu Rasulullah SAW lagi, mengadu dengan sahabat, wahai Rasulullah, aku ni, dia kata, dah dua bini, kan? Dulu aku seorang fakir boleh tahan lagi, seorang bini boleh tahan lagi, ini dua bini fakir, kan? Kata Rasulullah SAW, tazawwaj, kahwin lagi, kahwin yang ketiga, kan? Sama juga fakir, datang bertemu Rasulullah. Rasulullah kata, tazawwaj, kahwin yang keempat. Kahwin keempat, lama bertahun-tahun lepas tu dia mendatangi Rasulullah SAW. Dia dah kaya dah. Kenapa? Isteri yang keempat ni, dia pandai apa nama ni, menenun, kan? Bertenun, menjahit. Lalu diajarkan kepada semua apa dia punya, kepada isteri-isteri yang lain ni, saudara-saudara. Akhirnya mereka usahakan apa nama ni, tenunan hingga boleh buka kilang. Akhirnya jadi kaya. Kan? InsyaAllah. Tapi ini bukanlah kita mesti jadikan satu formula miskin kahwin, miskin kahwin, miskin kahwin, miskin kahwin. Tapi kalau nak cuba pun, kan, ada sandaran dalil dia lah daripada hadis Rasulullah SAW. Cuma saya tak sempat nak tosai sahih atau tidak hadis ni. Perkahwinan ini sebenarnya kita kena faham lah. Secara ringkasnya, Islam melihat perkahwinan ini pertama sekali asas kepada kehidupan yang salimah, yang sahihah, yang sejahtera, yang paling sah. Bukan sah maksudnya sah macam sembahyang. Yang paling bahagia lah, yang paling elok, paling sempurna adalah orang berkahwin. Orang tak kahwin tak sempurna. Baik dari aspek harta, orang tak kahwin ni, kan, jarang juga yang kaya lah, jutawan lah, walaupun gaji besar. Saya ada pengalaman lah, adik-beradik gaji besar 5-6 ribu, tapi duit tak lekat. Nak lekat ke mana? Dia beli, orang minta bagi, orang pinjam duit bagi. Dia sebab dia tak ada tanggungjawab. So bagi dia duit dia tu, dah duit dia kan macam air, suka hati nak bagi orang. Orang berhutang, tak bayar pun dia tak kisah. Akhirnya saya bawa dia pergi cari isteri, kahwin. Alhamdulillah. Lepas tu melekat duit dia. Walaupun dia taklah kedekut sangat, kan, tapi melekat dah sikit. Tak adalah senang-senang nak keluarkan duit. Itu keberkatan berkahwin. Sama juga orang yang tak kahwin, identiti dia tak lengkap. Betul tak? Tapi selagi tak bergelar suami, betul tak? Selagi tak bergelar suami, kita belum teruji lagi kehebatan kita. Dari aspek yang lain, kita dengan seorang wanita, betul tak? Mampu tak kita didik dia? Mampu tak kita sebagai suami bagi nafkah pada dia? Kan? Mampu tak kita sebagai suami apa nama ni, bahagiakan dia? Mampu tak kita sebagai suami cukupkan keperluan dia, lahir dan batin? Betul tak? Wanita yang kat belakang, kalau tak jadi isteri, tak lengkap identiti kita, betul tak? Dulu memang dia seorang wanita yang lembut, wanita yang pandai masak, dia Masya Allah sopan santun, Masya Allah hormat orang tua, dia wanita yang hebat, menang, solehah.
Tapi selagi tak kahwin, tak bergelar isteri, belum lagi sempurna identiti dia sebagai seorang wanita. Bila dah kahwin, baru tahu dia mampu tak jaga suami dia, dia mampu tak taat suami dia, dia mampu tak layan suami dia, dia mampu tak masak sedap-sedap sesuai dengan selera suami dia, dia mampu tak kemas rumah sesuai dengan selera suami dia. Ikut selera suami, betul tak? Ada suami tak suka kemas, kan? Ada suami yang memang membesar di hutan belantara dan sebagainya. Dia tak suka rumah yang kemas. Susah hati dia kalau tengok rumah kemas, kan? Dia kata aku tak biasa macam ni, kan? Dia nak lantai tu melekit-melekit sikit. Orang biasa duduk hutan belantara, kan? Lumpur dan sebagainya. Ada yang macam tu, kan? Dia suka kalau boleh berterabur, macam daun-daun pokok, kan? Terabur sana, terabur sini. Tapi ada suami yang suka, memang dibesarkan teratur, sistematik, kemas, kan? Buku pun macam kat perpustakaan. Baju lipat macam dekat Paxson, kan? Kemas, si ada tanda harga lagi lekat kat tanggal, tapi pakai tanggalkan, kan? Ataupun masuk dalam. Lepas tu, mungkin ada yang nak skema macam tu. So, kalau isteri mampu, kan, layan suami yang macam tu, hebatlah dia. Betul tak? Barulah kita kata dia solehah. Bukan hanya solehah pada dia secara individu, tapi secara sebagai seorang wanita terhadap suaminya. Betul tak? Sama juga, kalau tak kahwin laki-laki, macam mana nak bergelar bapa contohnya, kan? Istilah bapa, kan? Walaupun setiap orang Allah anugerahkan rezeki tak sama. Tapi kalau tak ada orang tutur jadi bapa, engkau jadi bapa, bapa. Mana isteri kau? Tak ada. Anak angkat. Tak sama sebenarnya, kan? Dari sudut perasaan dan sebagainya. Walaupun mungkin perasaan kebapaan tu ada, tapi maksudnya kebiasaannya manusia bila kahwin, okey, lepas tu jadi bapa. So, nak nilai sebagai bapa, mungkin dengan isteri okeylah dia baik, tapi sebagai bapa kadang-kadang dengan isteri layan habis, dengan anak masya-Allah garang macam harimau, kan? Kan rumah tu bila ada anak dia, dengan anak dia dah jadi apa dah, kan? Macam pusat kungfu, pedang samurai semua ada kat situ. Sama juga seorang wanita bila menjadi ibu, dia ada satu identiti baru dia, sama seperti mana seorang. Sebab itulah ikhwan dan akhwat, kan, rumah tangga ni sebenarnya benda yang keperluan kehidupan yang salimah sebenarnya, yang sehat, yang baik, yang sesuai dengan yang sepatutnya ada pada setiap manusia. Kecuali mungkin kerana sebab-sebab tertentu yang menyebabkan dia tak boleh kahwin. Itulah ceritalah haram berkahwin contohnya, kan. Tapi yang ada kat depan ni, baik yang di belakang sana, saya rasa tak ada yang macam itu, kan. Yang kedua, kalau kita lihat, Islam melihat rumah tangga ini sebenarnya asas untuk kita dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. In yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kata Allah, kalau mereka tu fakir, kalau laki-laki tu fakir, Allah Subhanahu wa taala akan kayakan mereka daripada pemberian dia, daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Betul, kan? Saya dulu kahwin pun tak ada duit. Pengalaman saya lah, umur 21 dah sibuk nak kahwin, bertunang. 22 kahwin, tak ada duit juga, kan? Tak ada duit. Harap-harap belas ihsan keluarga wanita lah mengawinkan saya, kan? Buat muka 10% je lah, kan? Kata kau tak malu ke kau macam ni? Entah, kata. Yang penting kahwin. Dah kahwin nanti baru fikir malu ke tidak. Betul tak? Malulah aku kahwin dulu, baru fikir malu ke tak, kan? Tapi sebaik-baiknya kalau boleh biarlah sistematik, kan? Tapi bila dah kahwin, alhamdulillah, adalah rezeki Allah bagi. Lahir anak seorang ada rezeki, lahir anak kedua ada rezeki, lahir anak yang ke-6 ada rezeki, kan? Kalau rezeki tak cukup, kurus-kurus anak saya, tapi alhamdulillah anak-anak saya, isteri saya dengan saya pun alhamdulillah kami cukup makan, kan? Adalah rezeki. Dulu waktu anak 2 naik iswara, tu je kita mampu. Mula-mula naik motosikal lah, kan? Lepas tu naik iswara. Alhamdulillah, bila dah anak ramai,
naik wira besar sikit, kan? Bila dah nak ramai naik van, kan? Van kecil je lah, kan? Lepas tu anak tak makin ramai dah, makin membesar, tak muat dah. Naik Ezora sekarang, kan? Mungkin itu je kemampuan yang ada buat masa inilah. Sebab tu kalau hilang pun Allah bagi balik baru ni. Sebab apa? Anas pergi tengok besar juga, kan? Ada rezeki, yakinlah, usaha je. Tapi kalau memang kita duduk berdoa je, tak buat apa-apa, kan? Bukan kata anak seorang, bukan kata beristeri, duduk seorang pun miskin, betul kan? Usaha je. Adalah sumber yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan kepada kita kalau betul niat kita berumah tangga. Sebab itu kalau kita lihat rumah tangga ni, ikhwan dan akhwat, medan sebenarnya untuk kita dapat rezeki. Allah tu adil. Dia akan bagi kita sesuai dengan keperluan kita pun, kan? Dah kita seorang, keperluan tak banyak, sikit lah kita dapat. Setakat PTPTN je lah, kan? Tapi kalau dah 2-3, adalah sumber yang lain, kan? Dia bukakan kita pintu kerja, contohnya, kan? Bila dah kerja, ada rezeki yang lain, macam-macam Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita. Baik itu, rumah tangga ni, insya-Allah, kalau betul sebenarnya cara kita melaksanakan daripada awal, objektifnya betul, matlamatnya betul, caranya betul, insya-Allah rumah tangga yang akan kita bina, kan, akan menjanjikan kebahagiaan sebenarnya. Walaupun hakikat kebahagiaan maksimum kat dunia ni tak ada. Tak ada orang dapat maksimum kat dunia ni. Cuba tanya orang yang paling kaya kat Malaysia ni, adakah dia dah rasa sangat bahagia? Kadang-kadang tak bahagia. Bahagialah dengan duit dia, senang dia nak beli, kan? Dia nak beli setakat Samsung Note ni, tak payahlah dia nak installment, kan? Tak ada istilah yang benar-benar bahagia dalam rumah tangga, dalam kehidupan ini. Sebab itulah kebahagiaan sebenarnya, kata Imam Ibn Jauzi, inda awali qadamin yada'uha fil jannah, ketika kaki mula-mula melangkah masuk dalam syurga, disitulah rehat, disitulah istilah bahagia sebenarnya. Kat dunia ni, kalau kita rasa rasa okey saja, tenang, tak berapa stres, okey, itu bahagia tu, kan? Itu yang berkaitan dengan asas ataupun pandangan Islam tentang rumah tangga, berkahwin. Baik itu Islam tak terima orang dalam kepala dia tak mau kahwin. Tapi jangan pula sampai jadi macam zaman sekarang ni. Ada orang kahwin zaman sekarang ni, teringin nak kahwin, tapi pelik keinginan dia. Yang perempuan tengok perempuan pula nak kahwin. Orang ni anak saya buka cerita tu. Aku bukan Nas? Tomboy. Kan, aku bukan tomboy. Mengisahkan wanita suka wanita. Ui, dahsyat. Kan? Wah, wanita suka wanita. Dan baru-baru ni kita digegarkan dengan cerita ada, wallahualam lah, pelajar Malaysia dekat Dublin, kan. Saya baru je balik daripada Dublin. Berkahwin lelaki dengan lelaki gay, kan. Sampai susah nak bezakan mana satu yang perempuan, mana satu yang lelaki. Sama je dua-dua, tegap je dua-dua, kan. Siapa yang akan memegang gelaran suami, siapa yang akan memegang gelaran isteri, tak tahu. Gay dengan lesbian ni tak tahu siapa suami, siapa isteri. Saya pun tak menyelidiki lagi, kan. Belum menyelidiki lagi. Kamu mungkin di asrama boleh menyelidiki lah, kan. Biasanya ada setengah-setengah IPTA tu, benda-benda macam ni banyak berlaku, kan. Betul tak? Jadi kalau boleh, biar kita normal lah. Jadi lelaki yang normal, wanita yang normal. Lelaki yang normal, bila tengok perempuan terasa suka, normal lah tu. Tapi kalau tengok kat asrama lelaki, ada macam perempuan, macam kita tahu dia bukan perempuan pun, macam perempuan, betul tak? Jadi ikhwan dan akhwat, sebab itulah kalau kita lihat Islam pentingkan rumah tangga. Dan rumah tangga mesti dibina berdasarkan fitrah. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa, dihiasi wanita manusia itu, kan,
hubbus syahwat, sukakan benda-benda yang menaikkan syahwat dia, menaikkan nafsu dia, menaikkan keinginan dia. Apa dia? Minan nisa, di kalangan wanita. Laki-laki sukakan wanita, wanita sepatutnya sukakan lelaki. Itu normal, fitrah manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Di saat wanita suka wanita, laki-laki suka lelaki, itu abnormal, kan? Tidak fitrah. Sebab tu orang kita panggil tak tabi'i, di luar tabi'i, kan? Sebab dia buat kerja-kerja pun luar tabi'i, kan? Luar apa nama ni, kebiasaan manusia. Bukan kata manusia, binatang pun tak buat. So, objektif kita dah tahu kenapa kita berumah tangga, kan? Dan Islam pun galakkan kita berumah tangga. Kenapa? Kita dah bincangkan tadi. So, di mana timbulnya istilah cinta dalam tajuk saya membina syurga cinta, kan? Apa kaitan cinta dengan rumah tangga? Mestikah rumah tangga dibina atas dasar cinta? Banyak persoalan. Cinta itu apa? Adakah cinta seperti mana yang difahami oleh muda-mudi zaman sekarang? Memang, ikhwan dan akhwat, bila sebut cinta, Al-Quran, ayat yang saya baca tadi, zuyyina linnas hubbus syahwat, kan? Dihiasi manusia hub, cinta, asyahwat, syahwat dia. Bila sebut cinta, memang dia ada kaitan dengan syahwat, kan? Ada syahwat. Apa syahwat dia? Minan nisa, terhadap wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahab wal fiddah, kan? Harta yang banyak. Minan nisa. Habis tu, salah ke saya kalau saya kahwin dengan perempuan kerana cinta? Memang kahwin dengan dia kerana cinta, ustaz, kan? Saya tak larat dah fikir tentang dia. Malam fikir dia, tidur mimpi dia, bangun pagi buka pilih air pun aku nampak macam muka dia, kan? Apa nama ni, wap-wap air tu, kan? Wah, itu dah sampai dahsyat tu, kan? Aku tak boleh berpisah langsung daripada dia, sekurang-kurang SMS dia. Aku mandi pun bawa handphone. Dahsyat. Setelah dibuka dalam plastik lah. Nak pastikan maksudnya tak miss. Memang kalau kita lihat dalam setting perjalanan perkahwinan manusia ni, mesti ada unsur cinta, betul tak? Dan cinta ni, ikhwan dan akhwat, memang ada unsur nafsu, kan? Memang ada unsur nafsu. Barat pun bila sebut love itu antara apa nama ni, struktur yang perlu ada dalam love itu mesti ada nafsu. Ada keinginan, kemauan, kan? Ada rasa, yalah, tahu kan nafsu, kan? Nafsu terhadap wanita ni apa? Adalah. Kita tengok dia tu rasa lain, denyutan jantung lain sikit, kan? At least kurang-kurangnya kalau tak lain sikit normal lah. Tapi kalau tengok dia kan terus rendah nadi kita, kan? Sampai jumpa doktor kata engkau rendah nadi engkau ni, kan? Denyutan jantung engkau lemah. Kenapa? Saya tengok perempuan tu tadi, kan? Naik nafsu saya, pelik tu. Cuma masalahnya, ikhwan dan akhwat, benda yang ada kaitan dengan nafsu ni dalam agama pun banyak dicela, betul tak? Dan nafsu ini kesan dia jangka panjang sangat bahaya. Sebab itu kalau kita kahwin kerana cinta, yang cinta ada nafsu, bahaya. Kecuali nafsu itu mampu kita kontrol dia. Artinya cinta mampu kita kontrol dia. So perkahwinan kerana dasar cinta itu tak salah. Satu lagi, cinta ni dia tidak hanya datang kerana bila kita tengok perempuan, kan? Kita tengok perempuan, kita tengok dia terus suka, terus nak kahwin. Tak. Mesti ada bunga-bunga lain di sekitar wanita itu yang menyebabkan kita jadi suka dia, yang akhirnya kita rasa yakin bahawa dia bakal isteri kita. Betul tak? Kan?
Hingga akhirnya bila orang tanya, kenapa kau kahwin dengan dia? Sampai kita tak tahu dah alasan. Alasan kita apa dia? Memang Allah dah takdirkan jodoh saya dengan dia. Wah, kan? Memang Allah SWT ni memang dah takdirkan dah. Memang dah turunkan dia, dah jadikan dia memang untuk saya. Kau tercipta untukku. Wah. Lagu apa? Ungu. Kau tercipta untukku. Oh, dahsyat. Kalau cinta begitu, ikhwan dan akhwat, bahaya sebenarnya. Sebab itu macam kita sebut tadi, objektif rumah tangga kita adalah kerana dakwah, kerana nak menjadi satu kubu kuat kepada Islam, kerana memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu sepatutnya kita kena pergi ke sana dulu, Allah dulu, kan? Setelah pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin bahawa rumah tangga itu satu keperluan dalam kita nak mempertabatkan agama Allah, bahkan rumah tangga mendekatkan kita kepada Allah. Rumah tangga akan mampu kita menggapai cinta sebenar kepada Allah SWT. So kita perlukan rumah tangga. Rumah tangga kerana Allah. Maka kita kena cari wanita yang akan kita cintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Dan melalui wanita itu bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ada bunga di sebalik itu. Sebab itu kata Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba'. Betul tak? Dinikahi wanita kerana 4 sebab. Kaum wanita yang di belakang sana, bila ada orang melamar kita, meminang kita, kena tanya dia, kenapa engkau nak kat aku? Tunkahul mar'atu li arba'. Dinikahi wanita itu kerana 4 sebab. Li jamaliha, kerana cantiknya dia. Betul tak? Kecantikan dia. Kenapa Rasulullah sebut ini mula-mula? Kenapa cantik dulu? Sebab dalam banyak-banyak unsur syahwat, yang paling menaikkan syahwat lelaki pada apa dia? Pada cantiknya wanita. Sebab itu perempuan kalau cantik, miskin macam mana pun laku lah. Kan? Miskin macam mana pun laku. Banyak cerita-cerita, kisah-kisah kan, bawang putih, bawang merah, kan? Bila si bawang putih tu cantik sikit, putera raja pun suka pada dia, padahal dia orang kampung pun. Cantik ni kuat pengaruh dia. Masya Allah. Ramai orang memilih kerana cantik. Saya yakin sangat. Betul tak? Tengok aja cantik. Yang kedua, wali maliha, harta dia. Kan? Yang kau kahwin perempuan tu tuanya dia kau. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyelamatkan kaum Hawa. Mereka merupakan makhluk yang lemah. Kita sebagai lelaki kena selamatkan mereka. Masya Allah. Betul ke? Ya. Saya nak menjadi penjaga dia, penjaga duit dia yang ada 500,000 di Amanah Saham Bumi Putra. Rumah dia yang besar, sunyi kalau tidak ada pengawal yang seperti saya. Wah, Masya Allah. Harta, kan? Tak, sama sekarang ada laki-laki macam tu tau, yang memilih wanita sebab apa? Nak menumpang kesenangan hidup dia. Dah ada satu isu dulu kan, yang seorang lelaki tu kahwin dengan nenek tu. Betul tak? Dia nak buat apa kahwin dengan nenek tu? Kalau dari aspek, dia kata dia kesian. Apa nama ni, dia kata dia kesian tengok wanita tu tak ada siapa. Rupanya ada kepentingan-kepentingan lain, pedang dadah punya lelaki. Li maliha, harta. Sebab itu kalau boleh, kan, perempuan bukan kadang pilih lelaki kan harta juga, kan. Kalau dulu, kalau sebut lelaki tu apa, kontraktor, hebat kan. Tapi kalau sekarang sebut kontraktor, tak ada projek. Tak ada projek, hutang banyak. Mungkin sekarang pegawai kerajaan laku balik lah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, lihisabiha, kerana keturunan dia. Kalau dia ambil perempuan itu kerana keturunan orang baik-baik, okey lah. Tapi kalau kerana keturunan, Pak bakal Pak mentua aku, kau tahu tak bakal Pak mentua aku. Siapa dia? Tan Sri tu hang tak kenal. Tan Sri tu
Dia punya no. Syarikat apa tu. So kadang-kadang orang kahwin kerana dia keturunan orang hebat, ada nama, ada status. Kan? Wah, tadi pagi-pagi tengok rancangan apa? Ada satu rancangan tu, bekas pengacara TV3, Datin Seri. Wah. Dah dapat Datin Seri, mesti dia kahwin dengan Datuk Seri ya. Tapi kalau dia kahwin hanya kerana Datuk Seri, tapi selalunya ikhwah dan akhwat, orang kalau keturunan ni dia mesti ada kombinasi di harta, betul tak? Keturunan dan harta. Apa guna Tan Sri tapi naik kereta kancil? Pak Mentor, Tan Sri Pak Mentor. Tengok kancil. Kenapa naik kancil? Yalah pendapatan dia. 3 benda ni biasanya dia akan 3 serangkai. Orang akan cari cantik, berharta, ada keturunan. Yang keempat kata Rasulullah SAW, lidiniha, bagi kerana agama dia. Fasfar bidzatid din. Tapi nilai agama ini pun satu benda yang agak abstrak untuk ditafsirkan. Ramai orang mentafsirkan agama, bila tanya dia, kenapa engkau pilih lelaki tu? Masya Allah dia baik. Baik tu apa? Beragama lah. Apa maksud beragama dia? Masya Allah, sopan santun, akhlak bagus. Okey lagi. Bila tanya semayang tak? Tak pastilah pula. Kan? Tak pastilah pula. Tapi nampak okey je, janggut dia okey. Jadi ikhwan dan akhwat, insya-Allah kita akan bincangkan tentang aspek pemilihan, khususnya tentang agama, tafsiran agama ini, insya-Allah dalam perbincangan-perbincangan akan datang. Kan? Sebab macam saya sebut tadi, yang paling penting kita faham objektif. Kenapa kita kahwin, pandangan Islam terhadap perkahwinan. Kemudian apabila nak kahwin, bila kita dah tahu tinggi mana bangunan yang kita nak bina, saya yakin kan, setelah ada rangka dia, arkitek dah buat dia punya gambar rajah dan sebagainya, kerja pertama apa dia? Menyediakan bahan kan? Dan bahan-bahan inilah akan menentukan kukuh atau tidaknya rumah yang akan kita bina. Dan bahan dalam pembinaan rumah tangga paling utama 2 je, bakal suami dan bakal isteri. InsyaAllah kita akan bincangkan. Dan selepas tu insyaAllah saya akan gunakan buku saya nanti, Membina Syurga Cinta. Siapa nak beli dengan UMS lah kan. Cuba tanya bahagian penerbitan, UMS yang jual. Saya dengan saya habis lah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ini. Kalau ada soal jawab, okey, 1-2 soalan kalau ada. Ya, saya akan sambung insyaAllah. Tak ada soalan?